محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamarul Zaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemerul Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan kitab hadis Qudsi. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada sahabat takbiran Gemerul Iman yang dipimpin oleh Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan ummul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para shodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan keberkatan Sayyidah Ayyam ini Allah kurniakan kita kerahmatan, Allah kurniakan kita keberkatan, Allah kurniakan kita kefahaman dan tingkatkan iman. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini di hari yang paling mulia sepanjang minggu, iaitu pada hari Jumaat, iaitu dengan kita berada di dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai seluruh amal soleh yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan abang yang dirahmati, seorang je abang Jalal lagi seorang. Sebab nampak hari ni Abang Jamal. Okey Abang Jamal. Okey Abang Jalal, insya-Allah. Okey Abang Jalal, saya tengok Abang Jalal punya status sedih rasanya, ya Allah. Moga kuat semangat Abang Jalal. Insya-Allah. InsyaAllah. Insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi bacaan hadis Qudsi, iaitu hadis yang hadis muka surat 58, hadis yang ketiga dalam kitab puasa. Tengok hadis muka surat 58. Hadis yang ketiga pada bab kitab puasa. Okey, bab yang ketiga Okey, muka surat 58 iaitu hadis tentang menyegerakan berbuka puasa mengundang kasih sayang Allah. Menyegera berbuka puasa mengundang kasih sayang Allah. Kena buka awal maksudnya. Maksud 7.30 waktu maghrib, pukul 7 dah kena buka. Macam tu ke maksud dia? Lagi segera buka, lagi dikasih oleh Allah? Salah lah bukan. Baik, kita tengok. Hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah. Iaitu kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Taala, iaitu Allah telah berfirman, hadis qudsi Allah Taala telah berfirman, ahabbu ibadi ilayya, para hambaku yang paling aku kasihi, yang paling aku cintai, iaitu hamba yang ajaluhum fitrah, hamba yang bersegera berbuka puasa.
dalam bracket setelah yakinnya masuk waktu maghrib. Right? Jadi salah satu ciri hamba yang Allah Ta'ala kasihi adalah hamba yang bersegera berbuka puasa setelah yakinnya masuk waktu maghrib. Baik, hadis ni ada beberapa perkara yang kita kena berikan perhatian. Okay, hadis ni ada banyak benda yang kita boleh bincang dan kita boleh ambil pengajaran. Antaranya, walaupun hadis ni kalau ibu-ibu tengok dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dan hadis ni ada kelemahan, dilemahkan, tetapi ada hadis yang menguatkan, iaitu hadis daripada Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad, ada seorang sahabat Nabi SAW, riwayat satu hadis daripada Nabi, kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin. Allah tidak akan cabut satu kebaikan kepada seorang hamba, ma'ajjalul fitr, selagi mana hamba itu menyegerakan ibadah berbuka puasa. Allah tak akan cabut kebaikan seorang hamba tu melainkan selagi mana hamba tu bersegera berbuka puasa. Apa yang ibu-ibu faham pada hadis ni? Secara spontannya dengar je hadis ni, apa yang ibu-ibu faham sebenarnya? Siapa yang boleh respon dengan saya? Sama ada melalui type di sebelah ataupun boleh cakap terus dengan saya. Rasa-rasalah apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan daripada hadis ni. Ibu-ibu. Tadi dia katanya terlalu teruja tengok saya. Dah tak jawab dah semua. Sudah jawab kan. Tadi. Tadi teruja lah, apalah kan. Jawablah tanya ni. Ustaz, kalau kita melewatkan berbuka tu, itu sifat orang Yahudi kan Ustaz? Ke macam mana? Saya tak berani lah nak kata sifat Yahudi ke apa. Tapi dia bercanggah lah dengan sunnah Nabi tu. Dia bercanggah lah dengan apa yang Nabi buat. Cuma nak tahu, kenapa Allah kata orang yang bersegera berpuasa ni, satu, Allah cintai. Satu lagi, Allah kata la yazalun nas. Hadis yang lebih menguatkan iaitu Allah Ta'ala tak akan cabut satu kebaikan pada hambanya selagi mana hamba tu berbuka dengan kadar segera. Apa yang kita faham dari hadis ni? Okey. Okey. Kak Mira dia baca hadis bawah tu yang pengajaran tu menyegerakan berbuka supaya bersalahan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Okey. Baik. Alright. Kasih sayang Allah Ustaz. Menampakkan kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Okey, tak apa. Alright. Kesian kan tanya pula pagi ni Okey. Nak cuba dulu boleh? Cuba Kak Zrina. Nak cuba je lah sebab yalah bila Ustaz tanya saya pula terfikir sebab kalau kita betul-betul menghayati perjalanan puasa kan, maknanya kan salah satu waktu paling gembira waktu berbuka dan waktu berbuka tu maknanya kita rasa tanda syukur. Pertama dapat menjalani ibadah puasa sehari tu, tanda taat dengan perintah Allah yang difardukan. Kedua kita meraihkan yang Allah seolah-olah dah bagi awak tu kamu makan berbuka lah setelah kamu berpenat satu hari. Wallahualam, itu yang saya cuba. Okey. Boleh. Hampir-hampir tu Kak Zrina, hampir-hampir. Okey. Yang menurut para ulama kita, kenapa disebut hadis ni? Pertama, orang yang bersegera berbuka Allah cintai, dan siapa yang berbuka puasa Allah tak akan cabut kebaikan daripadanya. Ini menunjukkan kepada kita waktu berbuka adalah waktu ibadah. Waktu berbuka ni adalah waktu ibadah. Sebab orang merasakan waktu berbuka ni adalah waktu kita makan dan waktu kita berakhir beribadah. Dia rasakan daripada dia sahur tadi sampai berbuka itu je ibadah dia. Habis berbuka, habislah ibadah. Sebenarnya tidak. Waktu berbuka, kalau ibu-ibu ingat lagi kita baca hadis yang pertama dulu, waktu berbuka itu adalah waktu ibadah dan dia adalah penyambung ibadah pada waktu malam. Okey, dia adalah penyambung ibadah pada waktu malam. Okey, jadi permulaan itu adalah pada waktu berbuka puasa. Kalau waktu pagi kita dimulakan dengan waktu sahur ibadah kita, waktu malam kita pula disambung ibadahnya iaitu pada waktu berbuka. Okey, baik, kita bincang apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan melalui hadis ni. Okey, pertamanya, kenapa Allah Ta'ala kata Allah tak akan cabut kebaikan pada orang yang bersegera berpuasa?
iaitu adalah untuk menunjukkan kepada kita berbuka ni kita sebut dengan istilah iftar, kan, iftar. Sekarang ini istilah Arab yang telah kita melayukan, iftar. Iftar ini adalah datang daripada perkataan fitrah. Dia adalah dia adalah waktu yang kita ni kembali kepada fitrah kita. Tadi tak boleh makan, sekarang boleh makan. Tadi tak boleh minum, sekarang kita boleh minum. Tadi kita tak boleh ada perhubungan suami isteri, sekarang kita dah boleh perhubungan suami isteri. Itulah kembali kepada fitrah. Tapi boleh ngumpat tak? Tak boleh, sebab itu bukan fitrah. Boleh kita keji orang tak? Tak boleh, itu bukan fitrah. Boleh tak menyakiti orang lain? Tak boleh, sebab itu bukan fitrah manusia. Okay? Jadi kembali kepada fitrah, waktu yang Allah benarkan, maka ia adalah ibadah sebab dia adalah mematuhi yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah kata tahan makan minum, kita tahan, ibadah. Allah kata sekarang makan minum, kita makan minum, itu ibadah. Melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Baik, sekarang kita tengok. Kenapa orang yang berbuka puasa ni Allah takkan cabut kebaikan pada dia? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, syarat nak jadikan berbuka ni adalah ibadah dengan bersegera ni, pertama iaitu kita kena pastikan waktu solat maghrib kita. Sebab itu dalam hadis disebut setelah yakinnya maghrib. Kita kena pastikan bila masuknya azan maghrib, kita pun berbuka. Maka itulah dikira sebagai ibadah. Bahkan sebelum kita berbuka, kita dah dilatih dah untuk kita menantikan saat berbuka puasa. Yang ini yang Kak Azrina sebut tu. Sebab antara salah satu waktu gembira adalah pada waktu berbuka. Jadi waktu kita nak menunggu ni, kita dah duduk di tempat makan kita. Kita dah baca doa dah. Dan kita bersama dengan keluarga kita dan sebagainya. Itu adalah sebagai satu persiapan. Di situ agama mengajar kepada kita tentang pengurusan masa. Okay, tentang pengurusan masa. Kita diajar untuk mengurus masa kita. Kita tak boleh awal walaupun setengah saat. Tak boleh, dia akan membatalkan puasa. Dan kita tak boleh lewatkan berbuka puasa sebab dia menyalahi apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Kita kena mengikut aturan masa yang ditetapkan. Bayangkan, kalau orang mukmin pada bulan Ramadan, dia dilatih 30 hari dengan kadar macam ni. Sepatutnya dia menjadi rutin. Janji meeting pukul 8 sampai. Janji kita start kuliah pukul 10 suku kita on time. Kan? Macam itulah. Apa sahaja yang kita lakukan, kita mesti dengan ketepatan kita. Melalui kecekapan pengurusan masa kita. Okay? Ini istilah sekarang lah. Tata kelola kan. Tata kelola masa lah. Tata kelola kehidupan lah. Ini pengurusan masa ni mestilah dipatuhi. Okay, mesti dipatuhi. Sebab itulah antara pengajaran pada ibadah berbuka ni. Iaitu kita berbuka pada waktunya. Okey, sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah. Waktu buka ni yang disebut yakin dengan maghrib ni, maksudnya apa? Maksudnya dengar azan maghrib ke? Ataupun kita tengok jam kita ke? Ataupun bagaimana? Macam mana kita nak tentukan dengan yakin? Iaitu maksudnya azan maghrib. Ibu-ibu. Macam mana kita tengok matahari? Tengok matahari. Masya Allah, hebat. Tengok matahari Nak mudah sekarang azan lah Ustaz. Apa? Macam mana? Nak mudah sekarang azan lah kan. Azan maghrib. Okay. Baik, semua salah. Kak Intan salah, Kak Azrina pun salah. Okay. Lama dah puasa ni. Saja je. Saja cakap macam tu. Biar saja je nak hilangkan ngantuk semualah. Okay. Minta maaf lah, saya sebab pagi ni saya awal sikit bangun, jadi dia tengah baru nak bercakap. Tadi diam je, sepanjang hari diam. Okey, baik. Waktu kita yakin dengan azan maghrib ni, kalau pada zaman hari ni adalah pertama, kita kena ikut jadual waktu azan yang telah dikeluarkan oleh badan autoriti. Okey, yang ini kita memang kena Google ataupun tengoklah mana jadual, tengok sekian hari bulan daerah kita pukul berapa. Contohlah, sekarang kita kata azan maghrib kita 7.32. Di daerah saya 7.32. Walaupun saya duduk Selangor, saya lewat seminit ataupun 2 minit daripada daerah negeri Selangor yang lain. Ini kita maklum, kita kena tengok pada takwim kita, jadual azan kita. Dan perlukah kita dengar azan? Tak perlu. Sebab azan ni dilaungkan oleh manusia. Dia boleh berlaku kesilapan.
Sama ada kadang-kadang dia terawal ataupun kadang-kadang dia terlewat. Sebab manusia kan, boleh jadi dia makan kurma dulu baru dia azan, contohlah. Ataupun dia nak cepat dulu, dia azan dulu baru dia makan, contoh. Tak boleh. Jadi caranya macam mana? Kita tengok waktu takwim kita dan kita tengok jam kita dan pastikanlah jam kita memang tepat. Kita pun tengok jam kita 7.32. Azan maghrib ikut takwim 7.32. Kita tengok jam 7.32. Tapi belum azan. Boleh makan tak? Hukumnya boleh. Boleh. Sebab syarat masuk maghrib tu bukan pada azan kan. Syaratnya adalah melalui waktu. Tadi Kak Kintan kata tengok matahari. Kalau kita memang betul-betul menguasai peredaran matahari dan bulan, silakanlah. Tapi kalau kita hari ni tak boleh nak tentukan, saya agak-agak, tak boleh agak lah. Kita pun tak biasa kan. Jadi dia agak takut-takut dia kurang tepat. Okay? Dia kurang tepat. Jadi waktu yang kita yakin ni adalah mengikut takwim. Benda ni penting, mungkin kita rasa di tanah air kita tak penting, tapi dia akan jadi penting apabila ibu-ibu duduk di luar negara dan berada di negara yang bukan Islam. Kita tak dengar pun seruan azan. Jadi macam mana kita nak tetapkan, saya tak azan lagi ni, tak makan-makan. Tak boleh. Jadi macam mana? Adalah melalui apa benda yang telah diputuskan oleh badan autoriti. Okay? Kalau negara bukan Islam, mungkin dia ada badan agama dia. Kalau tak ada, mungkin kita ada takwim melalui telefon kita, aplikasi yang boleh menetapkan. Jadi ikut sahaja pada jadual tu, masuk sahaja waktu, dibenarkan untuk makan. Itu namanya yakin dengan waktu maghrib. Pertama sekali benda ni adalah mengajar pada kita, mendidik pada kita pengurusan waktu. Kalau orang mukmin tak boleh menepati waktu dia, berarti adalah masalah pada ibadah-ibadah dia. Ibadah puasa dia, ibadah solat dia. Ibadah sahur pun kita tak boleh melewatkan. Kan, terlalu lewat sampai masuk azan, tak boleh, tak dibenarkan, membatalkan. Kalau awal sangat pun tak boleh juga sebab dia tak dikira sebagai sahur. Kan? Sahur ni dia ada waktu dia di hujung-hujung sebelum masuknya azan subuh. Ini pengurusan waktu yang dititik beratkan di dalam agama. Yang mana pada zaman silam, orang tak ada kisah tentang waktu pun, tapi agama kita dah mengajar tentang waktu. Sebab ibadah kita sangat berkait rapat dengan waktu. Berkait rapat dengan hari. Ada hari yang kita ada solat Jumaat. Kalau kita tak tahu kiraan hari, macam mana kita nak solat Jumaat? Kalau mengikut waktu, kalau kita tak tahu waktu, macam mana kita nak laksanakan ibadah haji? Ini ibadah yang sangat-sangat penting. Okay? Ini menunjukkan kepada kita, agama kita terkedepan daripada tamadun manusia. Sebab ibadah kita berkait rapat dengan waktu, dengan masa, dengan hari, dengan bulan dan sebagainya. Okay, ini perkara pertama lah, iaitu pengurusan waktu. Yang kedua, nak menjadikan ibadah berbuka ni supaya kita ni jadi hamba yang Allah cintai berdasarkan hadis yang kita bincang tadi, dan nak menjadikan kita punya ibadah berbuka itu adalah ibadah yang Allah takkan cabut kebaikan daripada kita. Dia meneruskan pahala pada waktu malam hari pula, siang hari dah berpuasa, malam hari jadi ibadah. Iaitu yang kedua, iaitu mestilah berbuka mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Okey, Bonda Siti Rokiah, muka surat 58. Okay, muka surat 58. Okey, sebelum saya nak lanjutkan. Kalau Bonda Hawa kata azan dalam TV, kena ingat azan dalam TV itu adalah mengikut waktu di Kuala Lumpur. Kalau daerah kita, macam saya sendiri saya sebut tadi, daerah saya ni tak sama dengan Kuala Lumpur walaupun saya duduk di Selangor. Saya punya waktu adalah lewat 1 minit ataupun 2 minit daripada waktu Kuala Lumpur. Buat saya makan waktu ikut waktu KL, kita ingat, kita assume je. Selangor ni KL Selangor. Dengar azan TV makan, tak boleh, batal puasa kita. Kalau jadual kita, daerah kita duduk tu tak sama dengan wilayah di Kuala Lumpur. Jadi tak boleh jadikan sebagai penanda azan di TV tu adalah azan di tempat kita. Memang kita kena tengok pada takwim. Okay. Baik, Bonda Asma, itu jika ada jam atau kompas nak tahu maghrib, kita selalunya tengok tenggelam matahari dah rasa maghrib. Baik, nak dapat ketepatan ni ikut matahari ni, saya cerita pasal jam tadi dengan takwim ni, sebabnya inilah zaman moden yang saya rasa tidak ada satu kesulitan. Betul kan? Tak ada kesulitan dalam isu jam dan isu takwim.
Kita boleh Google takwim kita ataupun kita boleh gunakan aplikasi di telefon kita. Tetapi kalau ikut matahari ni boleh juga. Melainkan dia memang ada kepakaran. Memang pakar tengok matahari terbenam. Ataupun dia berada di tepi pantai. Macam kampung saya di tepi pantai. Kami boleh tengok matahari tu betul-betul tenggelam. Memang kita tak nampak daripada paras lautan tu matahari tenggelam. Memang masuk maghrib. Memang itulah waktu dia. Kalau hujan lebat dah tak boleh tengok. Kalau waktu hujan lebat, Ibu nak cakap, kalau waktu hujan lebat memang tak boleh. Memang tak boleh nak diukur. Saya teringat dari kecil, rupanya patutlah arwah abah mesti dapatkan takwim kan macam kalender tu. Betul. Mesti ada. Abah kata ni tampal elok-elok senang bulan puasa nanti. Masya Allah, rupanya tapi tak diperincikan macam ni kan. Baru faham. Sebab kita nak jadikan berbuka ni adalah yang Allah cintai. Kita tahu nak rebut peluang yang Allah cintai ni, dia mesti berbuka di awal waktu. Awal waktu tu artinya mesti tepat. Yakin dah masuk waktu maghrib. Tak boleh awal, tak boleh lewat. Sebab kadang-kadang kita macam ibu-ibu sendiri tengah-tengah masak kan. Masa-masa azan. Selalunya ibu-ibu makan dulu ke? Tak apa, kejap. Selesai masak dulu. Jadi baru nak duduk makan. Sebenarnya dia bercanggahlah dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Sebab waktu itu perintah Allah makan. Waktu itu perintah Allah makan. Kembali pada fitrah. Kita pula sebaliknya pula kejap-kejap. Bertangguh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selalu kita ingat makan tu makan. Kita jarang nak nampak yang makan pada berbuka itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, saya tengok soalan dulu. Apa lagi? Okey. Dulu guna kaedah sebatang kayu kecil tergoyong. Okey. Tak apalah. Kalau memang kita ada kepakaran jenis macam tu, kita yakin dengan menggunakan bayang-bayang, silakan. Saya tak kata tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita memang tahu, kita mahir, memang cara tu yang paling tepat, silakan. Yang saya sebut ni adalah kaedah zaman moden hari ni. Yang paling mudah guna aplikasi, tengok takwim, tengok jam dan sebagainya. Okey. Yang ni duduk kat Istana Sultan Selangor ni, siapa admin ni? Kak Intan kan ni? Ya. Kak Intan duduk mana sebenarnya ni? Kelang, Bandar Diraja. Okey, kalau macam tu tak ada masalah lah. Memang Sharing. okey, kalau macam tu memang tepatlah waktunya. Baik. Alright. Umar nak tanya? Silakan. Patut angkat tangan ingat. Sila. Kadang kan ada isu yang masjid tercepat azan ke apa benda ke kan. Kadang biasalah kita lebih kepada dengar azan daripada tengok jam, dan mungkin ada jam yang salah ke apa ke, jadi kita ikut azan lah kan. Ada ustaz yang mensarankan kalau kita dengar azan, kita berpandukan azan, kita buka masa hayya ala solah. Boleh ke macam tu? Jangan buka terus masa dengar tu jangan terus buka, macam kita tunggu hayya ala solah tu kira macam dah selamat sikit kot. Okey, dia maksud dia lewatkan sedikit lah. Okay. Saya tak tahu rujukannya mana. Tapi kita waktu buka ni bukan waktu hayya solat tu. Waktu dia masuk Allah Akbar tu dah boleh buka dah. Tapi yang utamanya syarat dia iaitu masuk waktu. Masuk waktu tu lah kita boleh buka. Bukan pada hayya ala solat ke hayya ala. Bahkan ada hari tu masjid terawal azan kan. Betul. Sebab itu kita tak boleh mengharapkan kepada radio, TV ataupun masjid surau kita. Sebab ni semuanya manusia yang terdedah dengan kesilapan. Jadi tanggungjawab kepada orang mukmin ni, dia tak boleh ambil sambil lewa benda ni sebab ni ibadah, bukan ni ibadah. Jadi dia kena tengok pada takwim. Dan dia kena pastikan jam yang dipakai tu, yang dia rujuk tu adalah jam yang memang tepat. Ini tanggungjawab kan? Ibadah ni kita semua tahu. Bahawa ibadah ni memang kita kena jaga. Memang kita kena ambil tanggungjawab, ambil cakna dalam hal ni. Sebab kita tahu bergantung pada manusia ni terdedah. Apatah lagi saya sebutkan tadi, kalau kita berada di luar negara yang bukan Islam, lagi sukar kalau kita mengharapkan azan. Memang tak ada azan lah kalau di masjid di luar negara yang bukan negara Islam. Agak sukar. Jadi kaedah yang digunakan dalam agama ni sangat mudah, iaitu mengikut ketepatan waktu dia. Bukan ikut waktu azan Bilal ke waktu sekian-sekian, tak. Ikut ketepatan waktu dia. Kalau orang dahulu tengok pada pergerakan matahari dengan keyakinan dia, hari ni lebih mudah. Tengok takwim je. Takwim. Macam mana nak tengok takwim ni? Mungkin ibu rasa confuse. Macam takwim Google sahaja,
jadual waktu solat, tulislah daerah negeri kita. Keluarlah Jabatan Agama Negeri sekian-sekian ni, ada daerah dia. Tengok sahaja jadual dia. Itulah takwim. Okey. Orang azan ke orang tak azan, asal masuk je waktu, sudah boleh berbuka ataupun sudah boleh menunaikan ibadah salat. Okey. Kalau kita lewat seminit dua pun tak boleh. Bukan tak boleh kita lewatkan seminit dua, bukan tak boleh. Tetapi sebenarnya dia bercanggah dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi. Sebab dalam hal ibadah ni saya tak sebut ini sebab saya nak sebut nanti dia punya di penghujung nanti pengajaran dia. Okay, sebab dekat sini saya sebutkan tadi, ini adalah perintah. Allah kata jangan makan, kita tak makan. Maksudnya itu ibadah sebab kita ikut perintah Allah. Bila masuk waktu maghrib, Allah kata makan, kembali pada fitrah. Kita pun makan, maka ia jadi ibadah. Sebab kita melakukan itu atas perintah Allah Ta'ala. Kan bercanggah kalau kita suruh makan. Allah kata makan, kita kata kejap-kejap, 2 minit lagi. Contohlah. Kan sebab itu dia mesti dilakukan perintah itu dengan kadar segera. Allah kata buat. Yang itu menjadikan dia adalah hamba yang Allah cintai. Ini sebab itu Allah kata ahabbu ibadi ilayya. Hamba yang paling aku kasihi adalah hamba yang bersegera berbuka puasa. Okey? Memang kena peka lah. Betul. Pada waktu azan ni. Jika telefon kita dah azan tapi surau belum azan, kita nak ikut yang mana? Ikut kita punya telefon. Kalau telefon kita tu ikut jam yang tepat dan kita ada takwim, kita tahu ni dah masuk azan, masjid tak azan lagi, maka ikut pada waktu di telefon kita ataupun di jam kita. Sebab azan yang ada dekat masjid tu dia ikut Bilal, mungkin Bilal ni makan dulu ataupun minum dulu, maka sebab itu dia terlewat. Jadi kita ikut pada jam kita. Boleh faham ibu-ibu? Jelas ke? Ke saya ni cakap benda yang mengelirukan ni? Tak, saya faham. Saya rasa ramai yang tak jelas tu Ustaz. Takwim tu dia jadual. Kalau dalam phone yang apps waktu masuk solat tu lah. Tak okey. Mungkin saya. Takwim tu jadual waktu solat. Jadual. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Cuma Ustaz kan kadang-kadang tu dekat masjid lambat azan. Kita dekat sini dalam telefon tepat masa dia dah azan. Betul. Bila kita nak solat Ustaz kan, kita ikut handphone lah. Sama juga dengan buka puasa. Betul. Ikut telefon. Telefon tu pula kena ada syarat dia. Syaratnya mesti dia ikut waktu yang tepat. Kadang-kadang kita set awal 5 minit, kadang kita lewat 5 minit kan. Yang pastinya jam telefon tepat ataupun jam di tangan tepat. Dan kita mesti tahu jadual waktu tu masuk pukul berapa. Itu je syarat dia. Orang azan ke orang tak azan, boleh tak saya makan? Boleh. Sebab tu saya bagi contoh. Kalau duduk luar negara yang kita tak dengar azan, kita nak dengar mana? Kita nak ikut apa? Itulah kita punya rujukan kita. Jam kita dan kita ada takwim. Kan? Ni takwim saya ni pukul berapa azan. Dan kita tengok jam kita tepat. Masuk dah kira. Itulah yakinnya dah masuk waktu berbuka. Okay? Selalunya kita abaikan takwim, lebih tunggu pada azan. Betul? Tapi saya ingatkan tadi. Semua ni di TV, di radio, bila-bila di masjid surau, semuanya manusia terdedah dengan kelemahan. Okay? Terdedah dengan kelemahan. Sebab itu kalau ibu-ibu dengar sebelum ni, bila ada yang azan awal di radio ataupun di masjid, azan awal, bila dirujuk pada mufti keluarkan semua hukum. Saya ingat di Kelantan dan beberapa daerah yang lain. Iaitu wajib qada semula. Orang salahkan mufti. Bukan salah saya, salah imam. Salah Bilal kenapa dia azan awal. Tak, salah kita. Sebab kita tak ikut pada takwim. Jelas? Kan? Ibu-ibu boleh tengok kes-kes sebelum. Type je, tengoklah. Kes bila kata kenapa mereka yang terbuka awal kerana ikut waktu azan di radio misal, semuanya wajib qada semula. Ni bukan salah saya ni. Ni bukan salah saya, ni salah Bilal. Siapa suruh dia azan awal? Salah DJ kenapa dia pasang azan awal? Tak, salah kita. Sebab kita tak rujuk pada takwim. Sepatutnya benda ni kita cakna sebab ia adalah ibadah. Okay. Di situ sebelum asar macam tu kan TV akan siar waktu Betul. Kan? Itu takwim yang sebenar kan. Maknanya boleh ambil. Betul. Mana pukul berapa pegang yang tu terus. Betul. Ikut je. Tapi kita tak cakna benda-benda macam tu. Sebab kita rasa selesa di negeri kita kan. Kita duduk negara Islam. Kita dengar azan buka lah. Kita tak cakna. Benda-benda macam tu kita tak cakna. Sedangkan benda tu lah merupakan syarat. Yakin masuknya azan maghrib. Okay. Tapi Kak Umar,
macam dekat Kelang ni dulu saya bagi contoh lah macam Jalan Kebun dulu Kelang. Lepas tu sekarang ni Shah Alam dah ambil. Jadi macam yang macam ni macam kita tak tahu mana satu yang betul. waktu kita. Jalan Kebun ni dia pecah 3 sebab saya ingat lagi. Musim PKP dulu, kawan saya duduk dekat Shah Alam ni dia tak tahu. Saya ni duduk dekat kawasan PKPD ke, PKP ke, PKPB lah macam-macam. Kan masa tu tengah adalah yang apa PKP bersyarat lah, PKP darurat lah. Dia tak tahu sebab Jalan Kebun ni pecah 3. Dia duduk dekat sebahagian kawasan Shah Alam, ada yang duduk kawasan Kelang, ada yang duduk tengah-tengah, betul kan? Jadi kita nak ikut yang mana? Yang ni memang kena rujuk lah. Yang ni luar daripada bidang saya, memang kena rujuk. Saya ni daerah apa? Kita ni daerah apa? Tapi boleh tengok sebenarnya Kelang dengan Shah Alam tu bezanya macam mana kan? Lah macam kampung saya pun kalau ikut mengundi bahagian Shah Alam. Kalau ikut postcode kat situ Shah Alam kan? Kalau ikut postcode Kelang, tapi macam dia dah border dengan Shah Alam, jadi tu yang kadang kita ambil kalau waktu takwim dia minit sama dulu. kan? Shah Alam dengan tu sama je kan? Waktu takwim dia sama kan? Takwim dia. Tak, Kelang ada beza seminit macam tu kot. Oh ya. Kalau saya lebih prefer ikut postcode sebab kalau ikut kawasan mengundi ni dia ada, saya tak ingat istilah dia telah disusun ikut pecah dan perintah. Betul. Dia telah sebab ni game orang politik lah kan. Dia dah bagikan dah. Kawasan dia tahu ni berapa populasi Melayu, Cina, dia letak dah. Okey. Jadi lebih tepat ikut postcode sebab ikut itu tanah kan. Pejabat tanah punya apa? Kita punya border. Bukan ikut tempat mengundi lah. Saya lebih prefer macam tu sebab tempat mengundi ni telah disusun semula kita punya kawasan mengundi. Saya sendiri negeri yang saya mengundi ni pun ada 3 tempat. Di Ampang ada 3. Dun Teratai, Dun Lembah Jaya, satu lagi Dun Pandan. Pandan Indah. Ada 3. Tempat mengundi tu ada 3. Siapa? Kita tengok jadual betul-betul. Kampung kami duduk sama-sama tapi pecah 3. Macam itulah istilah dia. Okey, baik. Ni baru satu ni tak habis-habis lagi ni. Okey, dah kita masuk yang kedua. Yang kedua nak jadikan ibadah pada ibadah berbuka ni, yang kedua iaitu berbukalah seperti mana sunnah Nabi. Okey, mesti kena ikut sunnah Nabi barulah jadi ibadah. Sebab ibadah ni ingat, apa-apa pun kalau dia kata ni ibadah ke? Ya, ibadah. Ibadah mesti ikut tata cara Nabi. Sebab itu pentingnya Allah utuskan Nabi. Sebab kita ikut Nabi, dia jadi ibadah. Dia jadi pahala. Ada orang saya pakai serban sebab style. Sebagai serban style lah. Tak dapat pahala, tak jadi ibadah. Tapi kalau saya buat ikut Nabi, dia jadi ibadah. Benda tu kita kena tahu. Setiap ibadah ada tata cara dan setiap tata cara mesti mengikuti pada Nabi. Sebab itu dia mesti ada dalil. Dia tak boleh ikut akal kita dan dia tak boleh ikut logik kita. Dia mesti ada dalil. Okay, Nabi buat macam mana, apa kaedah yang Nabi buat, sekian-sekian, mesti kena ikuti. Barulah dia jadi ibadah. Okay, faham ke ibu-ibu? Jelas? Saya ulang lagi sekali. Ibadah ni dia mesti ada tata cara. Sebut ibadah, mesti ada tata cara. Kita kata saya nak sambut hari raya. Orang selalu ingat raya-raya. Orang lupa raya adalah tata cara. Ni kan kita pernah bincang itu kan. Kita nak sambut hari raya puasa hari tu. Kita ada buat kuliah khas tentang hari raya puasa. Bila sebut hari raya, dia adalah ibadah. Jadi bila ada katanya ibadah, mesti ada tata cara menyambut hari raya. Kalau hanya ikut adat saja, tapi ada pahala tak ada pahala. Okay. Jadi nak jadikan ibadah tu sebagai berpahala, mesti ikut apa yang Nabi SAW lakukan. Nak ikut cara Nabi, tata cara Nabi, mesti ada dalilnya. Apa yang Nabi buat? Apa kaedah Nabi buat? Kalau tidak, mesti ikut apa yang disebut dalam kias kan. Para ulama, kita ada ijma' ulama lah, ada kias. Mesti follow kepada perkara-perkara tersebut. Okey. Dalam ibadah puasa Nabi ni, Nabi akan berbuka dengan 3 keadaan. Okay, Nabi akan berbuka dengan 3 keadaan. Apa keadaannya? Baginda Nabi SAW, kata Anas bin Malik, Nabi akan memakan rutab. Mula-mula Nabi akan makan rutab dengan bilangan ganjil. Rutab ni apa? Iaitu kurma yang basah. Okay? Rutab ni kurma yang basah. Kalau di Malaysia ni kita panggil kurma madu tu yang warna hitam bulat-bulat tu kan.
yang basah tu dalam kotak kertas tu. Itu kurma rutab. Dan Nabi SAW akan dahulukan dengan makan rutab. Dan kata Anas, kalau Nabi tak ada rutab, maka Nabi akan makan tamar. Tamar ni tamar ni adalah kurma yang kering. Okay? Ajwa ke, ini kering. Apa lagi? Maryami ke, ini jenis-jenis kering. Kalau rutab tadi kurma madu, kurma sukari, ini jenis-jenis kurma yang basah. Tak ada rutab, Nabi makan tamar. Kalau rutab tak ada, tamar pun tak ada, Nabi SAW akan minum air kosong. Nak tunjukkan kepada kita, baginda Nabi SAW sendiri, ni adalah kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah. Rumah Nabi pun tak cukup makanan. Okay? Ada tamar, Nabi makan tamar. Ada rutab, Nabi makan rutab. Tak ada dua-dua, Nabi minum air kosong. Nabi mengeluh ke? Nabi tak mengeluh. Ini menunjukkan kepada kita tadi satu sunnah. Dahulukan yang tu. Kalau tak ada buah-buahan, rutab dan tamar, minum air kosong terlebih dahulu. Dari sudut kesihatan kita tak boleh nafikan. Benda ni, tiga-tiga ni adalah benda yang paling baik sekali. Setelah kita tak makan dalam tempoh yang panjang. Okay? Minum air kosong ataupun makan tamar. Dalam masa yang sama juga, dalam hadis ni mengajarkan kepada kita, iaitu waktu kita berbuka, makan sekadarnya dan mensyukuri apa nikmat yang ada. Okay, rumah kita ada ni, makan tu je lah. Rumah kita tak ada yang tu, tak apalah. Ni tidak. Pada waktu berbuka lah, inilah pesta makan kita. Mesti kena ada. Saya yang syarat dekat rumah ni kalau makan, mesti kena ada murtabak. Contoh. Mesti ada murtabak. Tak ada murtabak tak sah. Tak boleh, saya tak boleh. Saya buka mesti kena ada kuih keria. Tak ada kuih keria, habis isterinya kena maki hamun lah, kena bambu dengan suami. Salah lah. Sebab waktu berbuka ni, waktu kita melatih diri kita, syukuri nikmat yang sekadarnya. Apa yang ada syukuri, walaupun nikmat yang paling kecil. Nabi tak ngeluh. Tak ada rutab tak apa, tamar. Tak ada tamar tak apa, minum air kosong. Sekadar tu Nabi SAW akan mulakan waktu berbuka. Saya ni mentang-mentang orang Pahang, saya nak mesti ada sambal hitam. Tak ada sambal hitam, hilang kepahangan saya contohlah. Saya ni orang Melaka, mesti nak makan calut. Tak ada calut, hilang kemelakaan saya. Silatlah tuan-tuan. Ini waktu kita beribadah. Okay? Ini waktu ibadah sekadarnya. Apa yang ada, syukuri. Dan inilah kita latih pada diri kita dan latih anak-anak kita. Jangan sampai mereka ni, tak ada ni mak saya tak makan lah. Mesti nak nasi ayam, hari-hari nak nasi ayam. Tak boleh. Didik mereka. Iaitu syukuri dengan nikmat yang ada. Inilah namanya ibadah pada waktu berbuka. Okay? Makan apa yang ada. Syukuri dengan nikmat sekadarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kemudiannya, iaitu pada ibadah berbuka ni, bila kita sebut ibadah, maka jangan ada muzik-muzik. Tutuplah TV tu. Tutuplah radio tu. Sebab apa? Sebab ini ibadah kan. Adakah orang ibadah mesti dengar lagu-lagu? Sebab itu saya minta maaf lah kalau mungkin ada penganjur di sini kan. Saya kurang setujulah kalau ada majlis berbuka dengan ada alunan-alunan lagu-lagu dan sebagainya. Saya kurang setujulah. Saya kurang setuju. Sebab kita kena ingat, berbuka tu adalah ibadah. Berbuka adalah ibadah. Dia mesti dengan menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makan itu ibadah, membawa ingat kepada Allah. Bukan kita makan sambil kita layan makan, dengar halua lagu, bla 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 bla. Dia tak jadi ibadah. Okay? Dia takkan jadi ibadah. Apatah lagi hari ni, macam-macam pula orang jadikan pesta pula waktu iftar ni kan. Saya ingat lagi masa yang baru ni punya buka di Seri Kembangan tu, di MAIPS. Masa tu dia buat macam satu program besar-besar. Ada tempat budak main lah sebagainya. Saya rasa benda ni permulaan. Akan datang orang akan jadi lebih kreatif. Macam mana kita nak tarik orang buka kat tempat kita. Buatlah macam-macam. Ada mungkin main game lah, mungkin ada itu, ada ni. Akhirnya hilang nilai ibadah pada waktu berbuka. Orang ingat buka ni hanya sekadar majlis makan. Dan dihiasi dengan hiburan-hiburan yang memenuhi syahwat kita. Silap. Sebenarnya ia adalah ibadah yang Allah perintahkan. Sebab itu saya sebut tadi, dia adalah fitrah. Kembali pada fitrah. Apa fitrah kita? Perlu dengar muzik itu bukan fitrah. Perlu buat benda yang sia-sia itu bukan fitrah. Fitrah kita adalah apa keperluan kita sebagai manusia. Okay? Dan yang ketiganya, nak jadikan berbuka ni ibadah dan yang dicintai oleh Allah,
iaitu pastikan kita menjaga waktu solat kita. Okay, mesti kena jaga waktu solat kita. Sebab waktu solat ni seringkali tak dijadikan sebagai perkara utama. Pergilah mana majlis-majlis berbuka puasa di hotel ke di mana-mana. Waktu solat ni dia letak last sekali. Waktu solat tu dia letak last sekali. Betul tak? Terpulang kepada pengunjung nak solat di mana. Kami sediakan waktu ni. Sepatutnya kalau dia tahu ini ibadah, lepas buka pergi solat. Pergi solat. Memang ruang ni untuk solat. Sebab ini ibadah kan. Bolehkah kita buat satu majlis solat kuliah maghrib perdana contohlah musim awal Muharram. Kitanya majlis susunan kita ada tazkirah. Solat maghrib isyak terpulang. Ada masuk nanti waktu ikutlah tak ada. Maghrib isyak. Sebab kita tahu ini solat ibadah. Tapi kalau kita tak tahu yang berbuka tu ibadah, sebab itu kita tak berapa cakna. Lepas kita buka mesti kita solat. Tapi tak boleh tengok. Solat tu dia bagi ke lapangan. Waktu solat ni terpulang pada tuan-tuan. Tapi kalau dia tahu yang ini adalah waktu ibadah, berbuka ni, dia mesti susun dulu jadual dia. Lepas ni solat, lepas solat ni. Ni tidak, lepas buka, lepas tu lah orang menyanyi lah. Nampak sikit dia punya ni, kita pasang nasyid, kita tak ada lagu-lagu rock ustaz, kita nasyid je. Sama lah kan, nasyid tu dalam bahasa Melayu menyanyi lah, lagu-lagu juga sama je. Kalau nak cerita nasyid ni, kalau dalam bahasa Melayu kita lagu ataupun nyanyian ni, orang nyanyi rock yang bermesejkan ketuhanan pun kita panggil nasyid. Sebab itu adalah genre music. Etnik kreatif ke, balada ke, rock ke, punk ke, mesej agama semua dia kira nasyid. Cuma kita punya mindset nasyid ni dia boleh. Tak boleh sebenarnya. Agak canggung lah ibadah ni bersulam dengan muzik ataupun hiburan. Boleh ke tuan-tuan? Kita bagi tahu kat masjid surau kita, kuliah Zuhur kita ni kurang orang lah. Solat jemaah Zuhur pun kurang orang. Rasanya kena panggil artis nasyid ni nyanyi sikit baru orang datang. Boleh ke? Tak boleh. Dia bukan macam tu kaedah ni. Okay? Dia mesti ada kaedah ilmu dengan kesedaran. Mesti dengan ilmu dan kesedaran. Okey, Abang Jalal, alhamdulillah Ramadan yang lalu saya lalu sedana bersama tanpa masa hati untuk tahun pertama. Hari pertama tu ke dalam kesyarahan ya Allah. Saya tengok Abang Jalal ya. Saya tak boleh bayangkan lah kalau saya berada di tempat Abang Jalal lah. Ni ialah Allah uji dengan siapa yang mampu lah ya. InsyaAllah. Okey, baik. Selesai tentang berbuka, nak jadikan berbuka tu adalah ibadah. Okey. Baik, sekarang kita tengok apa pengajaran daripada hadis ni. Pengajaran. Okey, Bunda Asma tak boleh ya. Tak boleh muzik-muzik ni. Sebab tu bila waktu berbuka, kalau kita di rumah kita tutup TV, tutup radio, tutup kita punya telefon kita, berikan perhatian pada makan dan minum kita sebab ia ibadah. Okay, fokus pada makan dan minum kita. Okey. Baik. Pengajaran daripada hadis ni apa? Bila Nabi SAW sebutkan berbuka ni membawa kepada kecintaan Allah pada kita, dan berbuka ni Allah Ta'ala, berbuka awal ni Allah tak akan cabut kebaikan kepada kita, maksudnya dia akan jadi ibadah. Itu menunjukkan kepada kita dalam hal ibadah dan dalam hal kebaikan kita mesti bersegera. Sebab berbuka puasa ni ibadah kan, kita bersegera berbuka. Dalam hal kehidupan kita, apa disebut ibadah, apa yang disebut sebagai kebaikan dan berpahala, bersegeralah, jangan bertangguh-tangguh. Okay, saya tengok Bonda N, saya tengok apa ni, Kak Intan, Kak Azrina, Kak Mira selalu share dekat dalam grup. Ini peluang untuk berinfak. Apa ayat dia? Saya tak ingat lah dia punya wording dia selalu tulis. Berinfaklah bersama dengan infak tu Kak Mas Roha. Kak Mas Roha kan. Banyak saya tengok selalu share. Kita tanya pada diri kita, saya bersegera ke tidak? Bersegera ke tidak? Kalau kita tak ada kewangan, contohlah saya tahu bulan ni bajet kurang lah, kita bersegera share ke tidak pada orang lain? Bersegera ataupun tidak kita share kepada orang lain. Yang itu yang kita kena tanya pada diri kita. Apa-apa hal ibadah ni kita bersegera ke tidak? Sebab pengajaran yang Allah Ta'ala bagi tahu berbuka puasa dengan sekadar segera ni Allah cintai, itu adalah teladan. Setiap apa yang kita dengar, ini pahala ni, ini kebaikan ni, segera. Mesti dilakukan dengan kadar segera.
Okay, apa-apa kebaikan bersegera. Orang mukmin ni sepatutnya dia menjuarai. Dengar benda yang boleh buat kebaikan, yang boleh datang menjana pahala, dia segera. Dia tak akan lepaskan peluang tersebut. Ini sifat orang mukmin yang Allah nak kita lakukan. Okey, baik, itu yang pertama. Ustaz, Assalamualaikum Aku Ustaz. salam. Memang betul Ustaz. Kadang-kadang kita nak infak Ustaz. Tapi kan sat lagi lah. Buat kejap lain dulu. Jadi dia petang, tengah hari baru kita masuk duit. Tahu tak? Tak apalah. Macam tu Ustaz. Kenapa Ustaz? Selalu saya jadi orang lain saya. Selalu saya macam tu. Kejap lah buat kejap lain dulu. Macam mana jadi macam tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, okay, sama-sama. Okey. Infak ni okey, nak cerita pasal infak lah. Infak ni dia jangan kita salah faham lah. Infak ni tempat yang paling afdal kita bersedekah dan berinfak ni adalah kita melunaskan tanggungjawab nafkah kita dulu. Yang paling utama terima sedekah kita ni adalah kalangan ahli keluarga kita. Ada lebihan rezeki kita tu, memang ada lebihan. Yang itu yang kita bawa kepada infak di masjid, di surau, di NGO dan sebagainya lah. Okey, kalau kita tengok ada orang dah share dah ni, kita bertangguh-tangguh. Dia samalah macam ibadah kan. Bertangguh-tangguh ni ada je halangan. Yang ni bukanlah nak kata kita totally salah, tetapi adalah sebagai satu, kita kata apa, muhasabah bersama. Kita fikir balik, apalah yang kesalahan yang saya buat ni sampai Allah Ta'ala ni halang-halang saya ni daripada buat kebaikan. Kebaikan tu kita tahu, tapi kenapalah Allah Ta'ala halang saya daripada buat kebaikan? Ada apa salah saya? Kita muhasabah lah. Saya tak kata Bonda Nuraini salah, saya tak kata. Saya tak pun kata Bonda Zubaidah salah. Tidak. Tapi kita tengok, ada tak yang kesalahan saya buat? Mungkin saya ni suka cerita pasal orang kot. Yang itulah dosa yang menjadi penghalang saya beribadah. Saya tak kata ya, saya cuba bagi contoh je. Takkan salah faham pula, ustaz ni tuduh aku. Tak malah, ini bukan. Mungkin ada benda yang kita rasa kesilapan yang kita buat tu, itulah yang menjadi penghalang daripada kita buat kebaikan. Okay, ini sifat bertangguh-tangguh lah. Apa-apa saja pun. Kalau benda yang bertangguh dalam hal kebaikan ni, memang Nabi SAW minta kepada kita untuk lakukan dengan kadar segera. Sebab itu dalam firman Allah pun Allah kata fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah dalam buat hal kebaikan. Mesti bersegera. Bersegera. Okay? Terima kasih Ustaz. Saya tak mau tangguh dah. Saya nak terus cepat-cepat buat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tapi jangan jadikan sedekah tu beban lah. Dan kalau bersedekah, sedekahlah pada orang yang paling utama kepada kita dulu. Dia punya keutamaan. Keluarga kita, anak-anak kita dulu, suami kita. Yang ni orang yang pertama yang dapat. Ada lebihan lagi, barulah kita infakkan kepada tempat-tempat yang lain. Sebab saya tak nafikan, ada kalanya kita akan tertipu dengan ibadah yang kita lakukan. Kejar ibadah sedekah-sedekah ni, kita lupa nafkah kita kepada keluarga kita. Orang yang lebih berhak. Ini penting untuk saya sampaikanlah supaya kita beringat bersama. Saya pernah jumpa orang yang memang kuat bersedekah tapi terabai keluarga dia. Ini salah faham pada ibadah. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut ibadah, ini pengajaran ini kita dah bincang tadi tu. Bila sebut ibadah, maka ibadah tidak boleh menyalahi ibadah Nabi. Ibadah adalah tata cara. Dan ibadah ini tak boleh menyalahi ibadah Nabi. Mesti ikut ibadah Nabi SAW. Baru dikira ibadah. Apa sahaja yang kita buat dalam hidup ni mesti mengikuti ibadah Nabi SAW. Sebab itu Nabi bersifat tabligh. Dia menyampaikan. Dan apa yang Nabi sampaikan tidak ada satu yang kurang. Jangan kita ada satu fikiran, Nabi sampai ni, yang ini saya rasa lebih baik lah. Nabi tak seru pun, saya rasa lebih baik. Dia tak ada istilah macam tu. Sebab Nabi ni dia telah jalankan tanggungjawab paling sempurna sampai Allah iktiraf. Dan sebab itu Allah kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ni aku sempurna agama kamu. Sebab Rasulullah telah jalankan tanggungjawab yang paling terbaik. Dia komplit, semua benda dia tak selindung. Semua benda dia dah sampaikan kepada umat. Jadi apa sahaja yang kita lakukan mesti dah ada teladan daripada Nabi SAW. Namanya ibadah mesti ada teladan. Mesti ada rujukan dah. Okay? Mesti ada dalil-dalilnya. Kita tak boleh merasakan, saya rasa ni lebih baik ni. Saya selalu bagi contoh pada ibu-ibu kan.
kita dah pencen ni kan, waktu pagi ni free pula, tak ada anak nak diuruskan, cucu pun tak ada dengan kita, datang pun, kalau datang pun kemudian, pagi ni free. Alam free subuh ni awal lagi. Saya nak buat subuh 4 rakaat lah, contohlah. Boleh ke? Tak boleh. Walaupun kita kata, Nabi tak larang pun. Memanglah Nabi tak larang. Sebab dalam sudut syariat, Nabi kata 2 rakaat. Nak buat 3 rakaat tak boleh, 4 rakaat pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ini adalah mematuhi apa yang Nabi lakukan. Kita tak boleh tambah. 4 rakaat lagi afdal daripada 2 rakaat. Kalau ikut logik kita. Tapi tak boleh. Tak sah. Dan tak diterima amalannya. Sebab amalan ni mesti mengikut piawaian standard ibadah baginda Nabi SAW. Okay? Baru ibadah. Dia tak boleh disanggah. Dia tak boleh berbeza dan tidak boleh menyalahi ibadah baginda Nabi SAW. Baik. Dan yang ketiganya, iaitu, ini awal tadi saya sebutlah, iaitu ibadah ini, iftar ini adalah ibadah. Iftar adalah ibadah. Dia adalah permulaan ibadah pada waktu malam. Kalau kita ibadah puasa sunat ataupun puasa fardu Ramadan tu, kalau kita berpuasa siang tu, jangan ingat pagi tadi saya beribadah. Kita lupa pada waktu malam itu pun adalah dikira ibadah. Penyambung ibadah tu adalah pada waktu berbuka puasa. Sebab itu saya baca hadis daripada Sahal bin Sa'ad tadi tu, dia kata la yazalun nas bi khair. Allah tak akan cabut kebaikan. Maksudnya kebaikan orang ni dah berterusan sebab dia puasa tadi. Allah tak akan angkat kebaikan dia kalau dia ma'ajjal fitr, kalau dia segerakan berbuka. Kalau dia lewatkan berbuka, dia menyalahi ibadah Nabi. Allah angkat kebaikan, tak ada kebaikan dah. Tapi kalau dia segera berbuka seperti mana dilakukan oleh Nabi, ibadah kebaikan tu berterusan lagi saat membawa kepada ibadah waktu malam. Okey? Baik, selesailah hadis yang ketiga dalam bab kitab puasa. InsyaAllah kesempatan akan datang kita masuk bab yang keempat, kitab haji. Baik, selesai. Betul. Kita segera bab viral, tu laju. Bab makan mana sedap, tu laju. Kan? Kedai mana murah, tu laju. Okey, minta maaf, ni bukan menyinggung perasaan gurau-gurau je, insyaAllah. Ustaz, bab haji dulu Ustaz dah buat kan? Yup. Nah, saya nak ulang balik ke? 9 hari bulan 6 dulu dah buat. Semua ke kita dah bincang bab haji? Tak, bab haji tu je lah. Sampai habis tu lah. Kita dah bincang haji semua Okey, kalau sampai muka surat 63 tu. Okey, kalau dah kita masuk hadis ni lah, kitab kematian. Masa musim haji tu kan, Ustaz dah ambil topik ni dulu. Ustaz dah buat. Jadi mungkin kita kelebihan di Arafah tu tak buat lah situ ke masa tu. Okey, tak apa. Haji kita tak sentuh lah, Dah agak musim Zulhijjah tu. Tapi mungkin boleh juga sentuh sikit-sikit sebab mungkin ada jemaah masa tu tak masuk ke sebab dah pergi topik. Terpulang pada Ustaz lah. Okay. Tak apalah, kita cerita bab ni hadis kitab kematian. Okay? Haji kita tangguh. Nanti musim haji nanti kita jumpa lagi. Kita bincang bab haji lah. Okay? Sebab nanti dia tak boleh kita beramal dengan kadar segera lah. Betul tak? Kan? Kita baca hadis ni lah nanti. Muka surat 73 bab kitab kematian. Bab 5. Bab 5 kitab kematian, insya-Allah. Baik. Boleh semua? Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ya, Makcik tanya sikit boleh? Boleh. Makcik tanya sikit. Kalau kita dalam FB ada minta derma tahfiz ke pembinaan madrasah dan sebagainya anak yatim, kita tak tahulah hujung pangkalnya, hanya berdasar pada FB saja. Jadi kalau kita derma tu kadang-kadang hati tu was-was betul ke tidak? Macam mana nak, apa pandangan Ustaz macam tu? Kita nak derma kan, walaupun tak banyak, sikit, tapi kadang-kadang hati tu was-was. Betul ke tidak? Macam mana tu? Baik. Terima kasih. Sebenarnya hati kita ni tak menipu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut hal kebaikan ni, Allah sebut sebagai ma'ruf, amar ma'ruf, perintah pada buat kebaikan. Ma'ruf ni benda yang kita tahu kan. Ni ma'ruf ni kita sebut ma'ruf. Kita kata ta'rif, arif, hakim yang arif. Hakim ni maksudnya arif ni ma'ruf ni artinya yang kita tahu, yang kita sedar dan sebagainya. Hati ni dia susah nak menipu benda tu. Okay? Kalau kita ada rasa keraguan, ada rasa sangsi, elok kita semak balik lah.
Okay. Tapi kalau kita tahu, oh ni keraguan-keraguan ni sebab kita sayang harta, itu lain. Kita sendiri boleh tahu, benda kat hati ni dia tak boleh nak tipu. Sebab itu orang kalau dia buat jahat, dia akan tutup kejahatan dia, tutup. Dia tak nak orang tahu. Sebab fitrah, ni Allah Ta'ala dah bagi fitrah pada manusia. Kalau dia buat kebaikan, kalau boleh dia nak bagi tahu pada orang sebab dia tahu itu kebaikan. Tak ada orang dia buat jahat dia nak cerita pada orang. Sebab hati dia tahu benda tu jahat. Cuma kadang-kadang ada juga manusia dia buat jahat, dia cari alasan untuk membenarkan apa yang dia buat. Dia cari, tanya ustaz ni lah, tanya orang ni, betul tak saya buat ni, betul tak? Kita sendiri hanya dah boleh agak benda tu baik ataupun buruk. Jadi kita bila nak bersedekah kadang-kadang kita rasa macam saya saja sanksi je. Bukan kita nak buruk-buruk kan, tapi kita saya saja sanksi je. Kalau boleh elak-elakkan. Elak-elakkan. Sebab hati ni dia jarang-jarang menipu. Ni Allah Ta'ala beri supaya membantu orang mukmin ni sentiasa berada dalam kebaikan. Saya dulu ada sebut contoh macam anak kita kecil je. Dia daripada kecil, mungkinlah dekat rumah saya minta maaf, dia tak pakai baju, tak pakai seluar kan, main lari. Tapi bila orang datang, malu tak? Mesti dia malu. Mesti, oh tak boleh malu lah. Tak. Walaupun kecil lagi. Automatic fitrah. Okay? Semua manusia ni sedar dengan perkara-perkara kebaikan. Ya, jadi kalau ada rasa sanksi, elak check balik lah. Elok disemak balik. Betul ke pusat stafis ni? Betul ke? Dah yakin, barulah kita bersedekah. Betul lah Ustaz. Ustaz, tapi kalau kita sedekah je lah niat sedekah. Tak kira lah orang tu tipu ke tak betul ke apa ke, kita niat halalkan duit tu. Tak apalah Ustaz Tak apa. Cumanya kita kadang kita kena tahu juga ada risiko. Boleh jadi sedekah kita ni seolah-olahnya membantu dia untuk buat lagi kejahatan. Kalau yang itu kita elakkan. Tapi kalau kita tahu dia ni contohnya dia ni menipu tapi tak ada risiko. Kita pun tak nak lah, kita pun tak apalah. Saya bagi ni, saya bagi je lah, sedekah lah. Kita tak dikira sedekah. Tapi kalau kita tahu dia memang ada sedikit ke, dia memang boleh jadi mudarat yang lebih besar ke, tak payah sedekah lah. Sebab kita takut kita ni dikira bersama dengan orang yang melakukan keburukan lah. Lebih kurang macam tu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya Bonda Nuraini. Betul lah Ustaz. Saya ada perasaan macam tu macam Ustaz cakap. Saya banyak tapi duk main kan. Tapi saya tengok tau Ustaz. Saya tengok ni, hati saya rasa ni scammer ni. Ada satu pusat tapi saya duk bagi bukanlah nak begah, tak ada. Nak cerita kat Ustaz ya. Share. Saya bagi, lepas tu dia main. Setiap kali dia main kat saya. Saya rasa dia ni scammer. Jadi saya tolak. Saya delete. Saya tak bagi dia masuk, saya block kan. Lepas tu hati saya berkata-kata, scammer. Kalau mereka ambil background tu gambar madrasah lah apa kan. Memang saya akan rasa itu. Tapi ada benda, ada tempat tapi yang saya rasa nak bagi. Yang tu saya bagi. Saya tak rasa nak scammer, saya tak rasa. Macam tu betul Ustaz? Ya, sebenarnya kita boleh tahulah kita ni kedekut ke tak kedekut, kita tahu je kan. Dalam hal ni saya rasa macam yalah, sebab mungkin atas pengalaman kita, orang yang jujur nak minta bantuan kan, caranya lain. Orang yang nak scam ni caranya lain kan. Jadi bagi saya tak ada masalah lah. Kita tahu kebaikan tu macam mana dan kita tahu diri kita, memang kita nak bersedekah, cuma kita agak skeptikal lah pada orang yang scam ni. Jadi bagi saya tak ada masalah lah, insyaAllah. Okay? Last saya makan apa yang saya cakap daripada menyegerakan waktu berbuka tadi. Yep. Yang saya dapat, makan tu ibadah. Key point ibadah tu selama ni saya makan tu saya tak nampak benda ibadah. Masya Allah. Okay, makan tu ibadah dan waktu berbuka, bila menyegerakan tu juga, waktu berbuka ada sambungan pada ibadah malam. Betul? Okey, lagi satu menyegerakan berbuka juga mengajar kita mengurus masa, tepati masa. Betul saya? Tiga tu betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya. Sama-sama. Masya Allah, buka kepala masa ni. Okey, Kak Mira, okey jom. Baik Ustaz, saya sedia untuk tutup majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Hadis hari ini yang pertamanya mengajar kita tentang pengurusan waktu. Yang kedua, ibadah mesti mengikut tata cara Rasulullah SAW. Jagalah waktu solat kita. Bersegeralah dalam melakukan kebaikan.
Moga kita menjadi hamba Allah yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Moga bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sikit bahan. Silakan. 5.15 petang seperti biasa kuliah asal kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan kitab Qalbun Salim. Kuliah maghrib kita 8.15 malam hari ini dengan Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin dengan Syarif Matan Al-Barahin dengan jilid yang kedua. Dan kuliah isyak kita hari ini Nasihat Buat Hati 9.15 malam bersama dengan Al-Fadhil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Saya tangguh kuliah kita. Ustaz, selamat menunaikan solat Jumaat dan kepada semua semoga dipermudahkan segala urusan di hari Jumaat yang barokah ini. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Nas. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.